Okay Saya harap awak dah buat, tolong tandakan. Saya dah pesan hari tu tanda, nanti kena upload yang dah tanda ni dekat GC. Saya tak nak you upload kerja yang tak siap ataupun yang tak siap lagi tu, yang tak tahu baru nak upload. Okay. The density of an aqueous solution, okay, containing 10% of ethanol by mass, okay, is 0.984 gram per milliliter. Yang ni saya dah betulkan hari tu dalam grup saya dah bagi tahu, maaf typo. Okay, so given to you 10% of ethanol by mass. Itu maklumat yang penting. Lepas tu diberikan kat sini, ini adalah density of solution. Okay, so the question asks you to calculate the molality of the solution, its molarity, mole fraction of ethanol and water in the solution, and the volume of solutions that contain 0.125 mole ethanol. Jadi soalan ini dia relate dengan concentration, dia relate juga dengan sedikit stoichiometry sebenarnya. Stoichiometry sikit lah, tapi stoichiometry tu relation mole to mole saja. Equation tak penting kat sini. Okay, so please share your answer. Bila kita nampak dalam soalan, bagi pelajar yang baru masuk pun mungkin boleh ambil perhatian. Sebab kelas saya ni dah sampai sini lah. Mungkin kelas awak dah laju kot sebelum ni. Tapi nanti ada masalah boleh tanya saya. So, bila diberi pada awak concentration dalam percentage by mass dan juga density of solution. Saya dah ajar sebelum ni, nak selesaikan, nak tukarkan concentration dalam bentuk percentage by mass itu kepada molarity. Molarity tu kita kena buat assumption. Tapi ada seorang pelajar ni dia WhatsApp saya lah, bagus dia bertanya, mungkin yang lain dah tahu. Boleh ke kita buat banyak kali assumption? Sebab kita nak kira molality, kita nak kira molarity, lepas tu mole fraction bagainya. Jawapannya hanya sekali saja assumption. Kita assume pada soalan satu, assumption kita guna dalam dalam soalan satu tu, assumption tu kita akan guna untuk seterusnya. Okey, jadi saya dah ajar untuk soalan satu tu, since you nak kira molality, kita ada percentage by mass dengan yang ini, jadi kita akan assume. Pertama sekali you tengok, ada tak you punya ni? Assume the mass of solution is 100 gram. Kenapa 100 gram? Sebab dia bagi percentage by mass. Percentage kan peratus. So paling senang kita anggap dia 100 gram. Nak anggap 200 gram tak kisah, ikut suka awak. Okay, so kalau kita assume 100 gram solution, dalam solution mesti ada apa kelas? Mesti ada apa? Yes, mesti ada solute, solvent. Yes, dalam kes ini siapa solute, siapa solvent? Siapa solute? Solute ethanol. Yes, good, ethanol. Water solvent. Yes, water is the solvent. Jadi, daripada assumption kita buat ni, kita dah boleh nampak dah. Therefore, mass of ethanol berapa? Berapa? 10. Kalau 100 gram ada 10%, berapa? 10. 10 gram. Mass water which is solvent? 100, yes. 100 tolak 10, jadi 90 gram. Okay, itu assumption yang mesti ada. You tandakan ada you punya jawapan. But now, you are going to calculate molality. Molality of ethanol solution. Molality simbol dia huruf M kecil. Basically, molality adalah kita mesti ada maklumat mol ethanol. Okay. Mol ethanol divide by mass solvent. So in this case, solvent kita adalah water in kilogram. So kalau kita rujuk kepada formula molality, kita mesti ada mol ethanol. So kita tak ada masalah sebab kita dah tahu mass ethanol. Kita boleh tahu mass of water, kita boleh kira molality juga sebab kita tahu mass water. Cumanya sekarang kita kena selesaikan dulu mol ethanol. Jadi saya tak tunjukkan jalan kerja, awak wajib tunjuk. Saya hanya nak you tanda apa yang ada. Okay, cari dalam you punya jawapan. Okay, mol ethanol. Okay, mol ethanol dengan menggunakan molar mass daripada table yang saya bagi tu, sepatutnya lebih kurang saya akan dapat 0.2174 mol. Betul atau tidak? Lebih kurang lah. Betul. Okay, betul kan? Jadi kita dah dapat mole of ethanol.
mass of water kita mesti tukar kepada kilogram. Ini kena tunjuk jalan kerja. Therefore now we can calculate the molality. Molality of ethanol solution is 0.2174 mole divided by 0.090 kilogram. Okay, so final answer sepatutnya berapa? Berapa? 2.41. 2.41 lebih kurang unit mole per kilogram. Jadi pastikan assumption ini ada. Mol jalan kerja dan nilai mol ini ada. Okay, jalan kerja of course juga ditunjuk. Yang ini you start dengan formula, molality start dengan formula, nilai formula, tunjukkan penggantian. Final answer mesti betul nilainya. 2.4 boleh, 2.41 lagi baik. Unit yang betul, mol per kilogram ataupun molal ataupun you mungkin boleh tulis 2.41 molal macam ni pun boleh. Okay, ada soalan? Is there any question? Madam. Yes? Madam. Ya. Saya cari mass daripada density. Lepas tu saya assume yang volume untuk density tu 1 liter. Boleh ke? So Dapat saya jawapan punya mol etanol lain. Tapi Jawapan jawapan molality sama. Samalah saya juga. awak assume daripada? Awak assume apa tadi? Volume. Saya Volume? assume volume dia 1 liter. Lepas tu saya cari mass daripada formula density. Mass apa awak cari daripada formula density? Sebab density kita adalah density of solution. Mass solution Okay. lah, mass solution. Mass solution, lepas tu saya tolakkan. cari mass solid 10%. Okey, daripada awak mass. buat jalan kerja panjang sikit lah sebenarnya. Sebenarnya. Mol yang Okey, lain nanti lah, mol etanol. okey, tak apa, nanti awak kan upload dekat ni kan. Awak akan upload dekat GC kan, nanti saya tengok. Tapi kalau you gunakan density raw solution, you mesti dapat mass solution dulu. You tak boleh gunakan formula density untuk terus cari mol ke apa. Maksudnya nanti saya tengok kalau you cari daripada density raw solution, you cari mass solution dulu, lepas tu you buat lagi kerja cari mass etanol, betul. Cuma sebenarnya nak mudah kita dah ada suggested punya assumption yang ini. Ini yang dicadangkan lebih mudah lah. Kalau awak buat yang tu panjang sikit jalan kerjanya. Okey, nanti saya check, tapi kalau dengar apa awak cakap tu macam boleh diterima. Tapi saya kena tengok jawapan awak nanti. Okey? Alright, nanti upload Okey, yang lain tak ada soalan Taja lain? Okay. Kalau tak ada, kita teruskan dengan soalan number 2. Okay, soalan number 2 ni dah tak payah assume lagi sebab you dah assume sekali. Kita tak boleh assume berkali-kali. Okay, kita nak kira apa? Kita nak kira molarity pula. Okay, molarity. Molarity simbolnya huruf M besar. Molarity apa? Etanol kat sini kan? So basically nak kira molarity etanol, kita akan gunakan formula mol etanol. Okay, divide by volume of solution. So, kalau you tengok mol etanol kita dah dapat tadi. Okay, sekarang tugas kita nak cari volume of solution. So, kita ada maklumat untuk cari volume of solution daripada density of solution. So, from density of solution, okay, saya tulis dulu formula which is equal to mass of solution. Okay, bahagi volume of solution. So, bila you kira, you akan dapat volume of solution in liter terlebih dahulu. Okay, so you check you punya jawapan, siapa yang ikut cara saya, you akan dapat lebih kurang kat 101.63 mililiter. Okay, tandakan betul. Biasanya sebagai pemeriksa kita akan cari macam tu. Yang ni saya rasa biasa formula density tu tak dapat markah pun. Dia terus nak nilai tu. Okay. So now kita dah dapat volume solution. Kita boleh kira lah molarity. Jadi substitute the information. Okay. Molarity of ethanol is equal to mol yang kita dah dapat tadi berapa? 0.2174 mol. Okay, tunjukkan jalan kerja bahagi. Okay, yang ni saya memang tak round off. Saya terus ambil tu dulu. Round off jawapan akhir. Tapi mungkin ada pelajar yang dah round off, dia akan ada error sedikit. Liter, mesti dalam liter. Ini mesti dalam liter. Okay, seorang boleh tak sebut berapa jawapan daripada apa yang saya kira ni?
2.139. Okay, 2.139 boleh ataupun kita round off 2.14 pun boleh. Okay, unit dia mol per liter. Mesti ada unit Tak ada unit salah ataupun pelajar jawab 2.139 molar juga diterima. Okay. Baik. Any question for the second question ni? Soalan number 2? Ada? Ya, ya. Yang tadi answer for volume of solution tu, madam dapat dari mana? Dapat daripada mana? Ni? Formula density. Oh. Sebab mass kan kita dah assume berapa tadi? Mass kita assume 100 kan? Gram. Sebab ni kita dah assume, jadi density kita tahu. Alright. Terus cari volume. Alright? Okay. Okay, next question. Mole fraction of, saya tambah soalan ni, asalnya tak ada soalan ni. Saya nak uji pelajar soalan mole fraction. Okay, now we are going to determine the mole fraction of ethanol. Okay, dan water. Jadi, basically mole fraction of ethanol adalah mole ethanol, mesti ada mole ethanol bahagi mole hasil tambah sum of mole ethanol plus mole water. Okay, mole ethanol dah ada. Sekarang mass water saja kita ada, kita kena cari dulu mole water. Okay, sebab kita dah dapat tadi mass dia 90. Okay, you tengok you punya jalan kerja, sepatutnya mole water adalah lebih kurang berapa kelas you dapat? 5 mole, isn't it? Yes. 5 mole kan? So now substitute the information to this formula. Okay, thus the mole fraction of ethanol is 0.2174 mole. Okay, divide by sum of this value. Okay, 5 mole lah. Okay, so dapat berapa mole fraction dia? 0.0? 417. 41, mungkin 4167 kot. Tapi you dah round off tu. And no unit. Lebih kurang ni lah. Lebih kurang ni. So formula kena tunjuk, jalan kerja kena tunjuk, jawapan akhir ni pastikan tak ada unit. Sebab ada unit, benda yang tak ada unit, you adakan unit salah. Okay, now we will continue with mole fraction of water. Okay, jadinya kita kena faham mole fraction water paling mudah lah. Plus mole fraction ethanol adalah equal to 1.000. Jadi ini memang dah fix. Okay. Jadinya sekarang nak cari mole fraction of water, tolakkan sahaja. Kalau nak cari macam tadi boleh juga, tak ada masalah. Tapi banyak kerja lah sikit. Tolakkan dengan ini. Okay, you dapat berapa? 9583. 9583 ataupun 33, tak silap saya. And no unit. Okay, good, correct. Okay. Student lain ada soalan? Maaf lah saya memang ambil masa bincang soalan ni sebab saya tak nak nanti bila saya tanda return awak tak faham apa benda yang kita buat. So saya terpaksa ambil masa sikit lah. Untuk tutorial tu tak ada masalah. Nanti kita tak cukup masa memang akan at the end sampai juga. Okay, yang lain ada soalan? Pelajar lain? Tak ada. Place kita perlu ambil berapa? Apa dia? Okay, decimal places the best adalah 4. So yang ni tadi sebab saya ambil dekat atas tu kan. Jadi kalau you ambil 0.958 pun betul. 0.9583 pun betul. Siapa ni? Gan Xiaowei okay. Boleh? Sebab kita ni dalam sains sebenarnya kita kena rigid. Kita tak boleh terus round off. Especially mole kelas. Mole ni sebab itu saya ambil macam ni. Sebab bila kita round off di awal, memang dia akan banyak error. Kadang-kadang pernah berlaku final answer tu tak dapat sama jawapan dengan jawapan pemeriksa. So apa berlaku masa tu kita terpaksa ketua pemeriksa kata kita tolak. Sebab dia kata pelajar ini terlalu banyak dia punya error in rounding. Jadi saya nasihatkan untuk mole ambillah 3 ataupun 4 decimal places. Sama juga jawapan akhir kita lebih tengok kepada significant figures lah. Okay. Yang penting jangan round off terlalu awal. Okay. So now the last question for question 1. Baru soalan 1 ni. Okay. Baik. Soalan number 1. Teacher, sorry. Sorry. Yes? Can you go to the previous slide? Okay.
I just want to take a picture. Oh, okay. So you can nanti tengok balik apa ni Hegatashen kan dalam recorded meet. Saya akan upload dekat YouTube saya so in case you nak dengar explanation. Alright. Sure, ma'am. Okay. Next, number 4. Okay, number 4. Calculate the volume of solutions that contain 0.5 mole ethanol. Okay, sekarang ni dia tanya pula volume of solution kalau kita ada 0.125 mol etanol daripada larutan yang sama lah. Larutan yang sama ni tadi, kalau perasan 10% ni kan by mass. Kita dah kira dalam molality. Okey, cuba sebutkan molality yang kita kira tadi berapa? 2.4 Kan? Soalan A tadi kan? Soalan 1. Yes, tak. Yes, 2.41 mol per kilogram. Itu kalau kita kira dalam molality. Lepas tu kita diminta untuk kira dalam molarity. Molarity berapa pula kelas? 2.14 betul? Lebih kurang kan? Betul. Molar. So, nampak tak? Dia larutan yang sama cuma kita express dari segi concentration yang unit yang berbeza. Sekarang, untuk soalan nombor 4, kita ada 0.125 mol daripada larutan yang sama. How many volume of the solution that contains a 0.5 mole ethanol? So, to answer this question, actually we can use stoichiometry ataupun kita boleh guna formula. Saya lebih suka pelajar guna stoichiometry sebab kalau formula ni bila dia tak hafal dia tak boleh jawab. Okay. Tapi saya tunjukkan dua-dua cara. First, kalau kita nak guna stoichiometry, kita tengok yang asal ni tadi. Yang asal ni tadi, you tengok jawapan mol awak. Yang mula-mula kita kira mol, kita kira kita ada kosong in 0.2174 mol ethanol solution. Okay. Okay. Okay, ada berapa? Contains in how many liter? Cuba tengok soalan molarity, soalan number 2. 0.2174 mol ni berada contains in how many milliliter? Or how many liter? 0.10163 liter solution. Ini yang asal. Yang mana yang kita kira dekat sini tadi? Lebih senang kita guna molarity lah. So now, if I have 0.125. If I have 0.125 mole ethanol solution, okay, dia contains dalam berapa volume? Contains in how many liter? So actually kita gunakan perkadaran sahaja. Okey, jadi saya akan bahagikan dengan 0.2174 mol, okey, times 0.10163 liter. Siapa yang guna formula dia boleh compare dengan kaedah ini. Okey, seorang tolong tekan kalkulator. Pak, cancel, tinggal liter remains. Okey, how many liter? Okey, dapat jawapan. 0.0584. Okay, 0 lebih kurang 0.058584. Saya ambil 43 liter lah. Siapa nak tukar pada mililiter tak kisah. Okay. Ini satu cara. Maksudnya 0.125 mol ini etanol ni ada dalam banyak inilah. Maksudnya lebih kurang 50 lebih mililiter. Or you can use molarity formula. Okay, molarity formula is basically molarity is mole ethanol divided by volume of solution. Nampak? Jadi kita ada molarity, kita dah kira kat sini. Kita nak cari volume, kita ada mol dia. Jadinya kalau kita guna formula, first volume of solution apa bahagi apa? Mestilah 0.125 mol. Because ini soalan nombor 4 divide by molarity kita berapa? 2.15 mol per liter. Okey, cuba tekankan kalkulator. Kalau guna kaedah ini dapat berapa figure dia, nombor dia?
0.0584. 0.0584 ataupun 841 liter. Nampak kan lebih kurang lah. Kalau you tak ambil kalau you ambil 0.0584 pun betul juga. Sama juga lebih kurang ini. Jadi ada dua cara. Sama ada nak guna mole to mole ratio perkadaran ataupun guna formula. Okay, any question class or students? Ada soalan? No. Okay. Nanti tanda tak apa. Saya up dulu recorded meet, nanti you tanda baru you upload lah. Okay. Baiklah. Next kita pergi pada soalan yang kedua. Soalan ni simple je, pendek, tapi dia ada kaitan dengan dilution. Okay. A reagent bottle contains a stock solution 0.90% by mass sodium chloride and the density of solution is 1.00 gram per milliliter. Calculate the mole fraction of sodium chloride, calculate the molality of sodium chloride, and calculate the volume of stock solution required, to prepare 100 milliliter 0.01 molar sodium chloride. Okay, baiklah. Jadi sekarang kalau you tengok soalan yang awal-awal tu macam biasalah. Kita diberikan apa? We have percentage by mass. Persoalan percentage by mass memang popular. Percentage by volume jarang. Tapi tak tahulah kalau semester ni dia keluar percentage by volume kan. Okay, and density of solution. Okay, jadinya sekarang since kita nak kira mole fraction. Okay. Kalau saya lukis, saya ni bila mengajar, kalau kat dalam kelas sebenar pun saya suka lukis, bagi gambaran. Okay. Saya ada volumetric flask that contain, in terms of percentage by mass, I have 0.90% by mass sodium chloride. Okay, density of solution given lah kat sini. Sekarang sebenarnya saya boleh kira berapa molarity dia pun boleh. Maksudnya saya boleh convert 0.90% tu berapa dia punya molarity. Itu soalan number 2. Okay, so kalau saya nak kira molarity pun boleh, tak ada masalah. Tapi sekarang kita nak settlekan soalan 1 ni dulu. So bila kita bercakap pasal solution, first kena identify solute solvent. Okay kelas. So sekarang in this case siapa dia punya solute? Siapa dia punya solvent? Solute sodium chloride. Okay, good. Solute is the sodium chloride solid lah sebenarnya, sebab sodium chloride ni sekarang dia wujud dalam bentuk pepejal . And solvent is? H2O. Yes, water. Okay, good. The water of course liquid. And now, since we are going to calculate, number 1 is mole fraction of sodium chloride. And basically to calculate the mole fraction of sodium chloride is, we need a mole of sodium chloride. Okay, divide by mole sodium chloride plus mole water. Okay, so untuk cari mole kita mesti ada mass. Jadi di sinilah kita perlukan apa nak cari mass tu? Kita perlukan apa? Daripada sini ni. Nak buat apa? Assumption. Yes, good. Assumption. Assume the mass. Tulis. The mass of solution is 100 gram. Jadi bila kita tahu kita dah anggap dia 100 gram, kalau siapa anggap 200 gram, dia punya mass nanti jadi lain sikit lah. Mass of sodium chloride berapa? Kalau kat sini 0.90%, mestilah 0.90 gram. And mass water berapa kelas? 100 tolak 0.90 adalah 99.1. 0.1 gram. Nampak? Assumption ini wajib ada. Jadi sekarang check you punya jalan kerja. You kena buat teratur lah, sebab saya ni buat bukan atas kertas, atas screen. Jadi macam bersepah sikit . So check dalam you punya jawapan, assumption mesti ada. Lepas tu check, tandakan. Kalau tak ada tandakan, you kena cari mole of sodium chloride. Kirakan mole of sodium chloride, you sepatutnya dapat lebih kurang 0.01538 mol. Kalau saya salah, bagi tahu.
Tandakan. Okay. Okay, lepas tu cari mole water. Mass kita dah ada, daripada assumption tu cari mole water. Okay, pelajar yang tak guna 100 gram, dia guna 200 gram ke nilai lain, mass dia akan lain. Tapi kita check jawapan akhir dia. Kalau jawapan akhir dia betul, nanti sepatutnya markah untuk cari mole tu dia akan dapat lah. Okay, mole water you kira dapat berapa kelas? 5 5.5056. Around 5.5065 mole. Okay, good. And now determine the mole fraction of sodium chloride by using the formula given. Okay, you tunjukkan jalan kerja lah kat sini You buat penggantian. Saya punya ruang ni dah terhad. Okay, dapat berapa lebih kurang mole fraction? Saya rasa sangat kecil mole fraction dia ni. 2 point? 2.7893 exponent negative 3. Okay, lebih kurang kalau saya ikut, saya ambil lebih sikit 7886 times 10 to the power of negative 3. Ataupun siapa ambil 2.79 pun betul juga. Tapi tak ada unit. Tapi kena tunjuk jalan kerja. Penggantian nilai kena tunjuk penggantian. Okay, any question? Okay. Kalau tak ada, nanti kalau ada boleh tanya kemudian kita pergi kepada molality. Okay, nak transfer. Ceritanya kita nak tukarkan 0.90% by mass kepada molality. Itu je idea dia. Okay, so now in order to determine the molality, apa formula molality dalam kes ni? Molality equals mol sodium chloride divide by mass water in kilogram. Okay, so kita sudah ada mole of sodium chloride, mass of water pun kita dah ada tadi kan sebab kita dah buat assumption. Jadi tunjukkan penggantian 0.01538 ni yang saya guna tadi divide by mass water 0.0991 kilogram. So final answer around 0.1552 mol per kilogram. Insist unit, termasuk unit. Tak ada unit salah. Dan unit molal ni saya dah cakap banyak kali. Ada beberapa unit kan. Mana-manalah yang betul. Okay, ada soalan? Madam, kalau nilai dia lain tapi jawab akhir dia sama, kira betul jugalah. You assume berapa tadi? Saya assume 9 gram dengan yang water tu 991 gram. Tak, maksudnya you assume mass of solution berapa? Mass of solution 1000. Kalau you dah assume tu lain tapi jawapan akhir betul, maksudnya betul lah sebab assumption ni boleh any values. Cuma kita cadangkan yang senang 100 gram, tak ada masalah. Okay? Kalau jawapan akhir betul, unitnya betul. Okay, yang lain tak ada soalan Okay, kalau tak ada kita teruskan. Okay, last question ni ada kaitan dengan dilution. Kalau you faham, kalau siapa faham dia ada kaitan dengan dilution. Okay, you boleh take note dekat situ. Ada kaitan dengan dilution. Dilution maksudnya pencairan. Okay, so the question asks you, calculate the volume of stock solution. Okay, calculate the volume of stock solution required to prepare 100 ml 0.01 molar sodium chloride solution. Bila kita bercakap pasal dilution, kita mesti ada satu larutan yang more concentrated and then bila kita add more solvent, dia akan become diluted. Jadi, kita nak dilutekan larutan itu menjadi 0.01 molar, kita perlu ambil berapa banyak daripada stock solution. Kita kena tahu tu satu benda lah. Itu memang soalan tahu. So, lagi satu, paling senang bila kita bercakap pasal dilution, first kali, you refer semula formula dilution. Molarity, initial concentration in molarity times initial volume equals final concentration times final volume. Where molarity times volume ni adalah mole. Sebenarnya, you perasan tak? Kan kalau kita nak kira mole dulu, MV per 1000. Per 1000 tu sebab kita nak tukar liter. Tapi mole basically adalah molarity times volume in liter. Kalau kita dah tukar in liter, maksudnya mole tu adalah molarity darab volume. Jadi sebab itu konsep molarity, siapa tengok video dilution tu, dia sepatutnya faham. Walaupun kita ada ini maklumat tentang
stock solution. Okay, stock solution which is more concentrated. This is diluted solution. Okay, tapi after dilution, number of moles of the solute tu masih lagi sama. Jadi sekarang kalau kita highlight maklumat ini, saya tak tahu berapa initial concentration stock solution. Stock solution tu yang mana? Yang ni tadi. Yang kita kira mole fraction dia lah, molality tu, saya tak ada lagi concentration dalam molarity. Saya hanya ada concentration dalam percentage by mass, saya hanya ada concentration dalam molality yang kita dah settlekan di sini. Jadi, basically bila dilution mesti ada concentration dalam molarity, initial tak tahu, kena settlekan dulu. Yang kita nak cari yang sebenarnya yang ini. Berapa kita nak ambil daripada stock solution ni. Jadi yang saya ada sekarang final concentration 0.01 molar and nak prepare 100 mililiter. Jadi kita masih lagi tak boleh gunakan formula ini selagi kita tak cari molarity. Nampak? Molarity. Soalan ni memang dia tak tanya molarity tau. Soalan sebelum ni dia tak tanya molarity. Dia suruh kita fikir. Jadinya sekarang kita tahu bahawa molarity of sodium chloride is mole sodium chloride divide by volume of solution. Mole sodium chloride settle sebab kita dah jawab soalan 1, soalan 2. Sekarang nak cari ni dulu supaya kita boleh fitkan dengan formula ni, kita kena cari volume of solution. Macam mana nak cari volume of solution ni kelas? Untuk cari molarity. Guna apa? Ada satu maklumat kita tak guna lagi kat sini. Density. Yes, good. Density of solution. Where density of solution equals mass of solution divide volume of solution. Density kita ada, okay. Jadi therefore volume of solution adalah sama dengan mass of solution yang kita assume tadi 100 gram. Okay, divide by 1.00 gram per milliliter. So you can see here the volume of solution is 100 milliliter. Okay, jangan tengok yang 100 milliliter yang ni dulu. Ini cerita lain. Ini kita nak settlekan molarity. Dapat volume of solution 100 milliliter, kita kira concentration in terms of molarity. Masukkan dalam formula. Okay, next. So now kita solve dulu for molarity. Which is mole dia adalah tadi berapa? 0.01538. Okay, tengok soalan 1 kita dah kira mole. Divide by molarity, volume mesti tukar kepada liter. So divide by 0.1000 liter. Okay, tekan kalkulator sekarang. Tekan kalkulator. Berapa molarity dia? .1538. Yes, good. 0.1538 unit molar ataupun mole per liter. Okay. Ini unit concentration dia dalam molarity lah. Jadi, apa maksud 0.1538 molar ini? Inilah concentration 0.90% ini, tapi dalam unit molarity. So, this is the concentration of the stock solution. 0.1538 molar. Kita nak cari ini sebenarnya. Yang ni tadi kita dah tahu. 0.01 molar, final volume 100 milliliter. So now you can substitute these values into this formula. Okay, initial concentration times initial volume equals final concentration times final volume. So kita nak cari initial volume which is the volume of stock solution required yang kita nak cairkan. Okay, tunjukkan penggantian. Berapa ni? Okay, 0.01 molar darab. Okay, yang ni nanti mesti ada pelajar tanya. Okay, tak apa. Bahagi 0.1538 molar. Okay, kalau you tengok unit molar cancel out ataupun you gunakan mole per liter. Yang tinggal mililiter.
Biasanya pelajar tanya, cikgu tak payah nak tukar kepada liter. Kalau unit tu kita boleh cancel out, kita bukan nak cari, okay, sekarang ni soalan tu tak mention pun volume tu dalam liter. Kalau you baca, dia hanya cakap volume. So you boleh bagi jawapan akhir tu dalam mililiter ataupun liter. So bagi saya tak payah tukar kepada liter. Saya terus dapat, saya guna je mililiter tu, masih lagi betul. So jawapannya sepatutnya lebih kurang 6.50 mililiter. Kalau pelajar itu dia tukarkan 100 liter kepada mililiter, 100 mililiter kepada kepada liter, tak ada masalah sebab soalan tak letakkan syarat unit volume tu. So dia akan dapat final answer tu dalam unit liter lah. Unless stated in the question, you must give the answer in liter. Kalau soalan dah letakkan syarat, memang wajib letak ikut apa soalan nak. Okay, ada soalan? Ada soalan? Yang saya bagi ni soalan final. Soalan final tahun-tahun sebelum ni. Okay. Jadi kena mahir lah. Yes, ada nak tanya? Ada? Tak ada madam, tak ada. Okay, okay, kalau tak ada, okay, saya teruskan dengan sikit lah, saya nak pergi kepada yang first hour tu sebab simple je soalannya. Okay, sekejap mana pula saya punya ni. Okay, saya share slide yang lain. Dah buat dah slide cantik juga, tapi ni masih lagi ratio mole to mole. Okay, sekejap kalau saya tukar. Okay, okay. Baik, saya harap you dah buat. Kalau tak buat lagi tak apalah. Nak buat macam mana kan? Kalau depan-depan dah lagi lah memang dah kena marah. Betul tak Walid? Kan? Dia realitinya macam tu. Kalau depan-depan memang kena marah kan? Tapi sebab dekat ni dia tak feel nak marah dalam meet. Nanti kan mak nampak semua kan? Tak best lah pula. Okay, so consider the reaction given to you. Ammonia reacts with oxygen gas, produces nitric oxide and water, and given the clue here, not balanced. Okay, for every 7.5 mole ammonia, how many mole of oxygen are required and how many mole of nitric oxide are produced? Okay, jadinya sekarang soalan ini, kalau awak tengok, awak hanya ada mole reactant ammonia sahaja. Ini saja you ada. Bila ini adalah soalan yang berkait dengan stoichiometry. So firstly, you have to make sure the equation is balanced. So kalau tak balance, kena balancekan. Okay, jadi sekarang tugas pertama kita adalah menyeimbangkan persamaan. So please check your answer for A. Suppose the balance equation is 4 mole ammonia. Okay, reacts with 5 mole of oxygen gas. Okay, phase di peringkat awal ni tak apa lagi. Chapter 6 nanti wajib Produces 4 mole of nitric oxide gas and 6 mole of water vapor or water liquid. Okay. Baik, that is the balance equation. And now, stated in the question, for every 7.5 mole of ammonia. So, given to you available mole ataupun provided. Available ataupun provided. To you, 7.5 mole ammonia. Okay, maksudnya yang awak ada dalam tangan awak ni 7.5 mole ammonia saja. Kita tak ada maklumat oksigen. Kita tak ada maklumat oksigen. Jadi dalam kes ini we don't have to determine the limiting reactant. Kita masih compare sahajalah mol apa kita ada dengan mol apa yang kita nak kira. Okay, sebab itu soalan A tu dia tanya how many mole of oxygen are required. So to solve this problem, kita akan gunakan stoichiometry. Sama ada nak buat ayat ataupun gunakan perkadaran. Jadi salah satu caranya adalah from the equation 4 mole ammonia needs, kalau saya tak nak tulis ayat, saya boleh buat macam ni, needs 5 mole of oxygen gas. Okay. Ini yang ada 4 dengan 5 ni daripada balance equation yang teori. Okay. But if I have 7.5 mole ammonia, okay, saya akan perlukan, di sinilah kita buatkan perkadaran. Okay, sikit lagi, 1 mole. 5 mole 5 mole. 5 mole oxygen. So what's your answer class?
9.375 mol. Yes, good. Oxygen. 9.375 mole of oxygen. So you can see here the mole of ammonia cancel out. Okay, dulu kan kat sekolah kita ni tak diajar ni yang cancel-cancel ni. Kita diajar 7.5 darab 5 bagi 4. Tapi sebenarnya bila dah ada yang ini, sepatutnya awak lagi nampak jelas. Kita nak kira apa? Kita nak kira mole of oxygen. Yang tak cancel out tu lah benda yang kita nak kira. Okay, settle with A. Now continue with B. Okay, question B. How many moles are produced? Since we have, kita hanya ada tadi mole ammonia. Jadi kat sini 46 saya kena refer yang ni. Kita compare lah macam ni. From the equation, 4 mole ammonia produces NO. 4 mole nitric oxide. Jadi yang ini sebenarnya tak payah kira, tak payah nak cancel out pun, dah tahu dah. Therefore, 7.5 mole ammonia will produce how many moles of nitric oxide? 7.5. Yes, 7.5 mole of nitric oxide. Jadi kalau saya sebagai pemeriksa, saya akan cari yang di sini. Okay. So saya rasa ini tak ada soalan. Kita pergi kepada soalan B. Number 2, non face to face. Ni non face to face. Okay. Okay. Methanol burns in air according to the equation. If 209 grams of methanol are used up in the combustion, what is the mass of water produced? First, check the equations. So you can see here the equation is balanced already. Okay, jadi kita boleh terus guna. Mesti check. Jangan ingat soalan yang dia beri tu equation tu dah balance. And now you only has the mass of methanol. Methanol adalah salah satu reactant. Reaktan kita ada methanol dan oksigen, tapi dia hanya bagi mass of methanol. Okay, if 209 gram methanol are used up in the combustion, what is the mass of water produced? So kalau kita nak cari limiting reactant, kita kena ada maklumat mass ataupun mole kedua-dua reaktan. Tapi dalam kes ni kita tak ada, kita hanya ada mass of methanol. Jadi tunjukkan ataupun cari dalam jalan kerja awak mole of methanol. Okay. Okay, jadi mole of methanol yang awak dah kira 209 gram divide by dia punya molar mass berapa ni? 32 kan? Betul tak kelas? Betul. Okay, so how many mole do you obtain for mole of methanol? 6.531. 531. Yes, good. 6.53. Okay, saya lah ambil ni. Saya ambil ni. Mole methanol. Cancel. Okay, now we are going to relate with the equation. From the equation, 2 mole methanol. Nak tulis nama methanol saja boleh, nak tulis formula dia pun boleh. Ikutlah. Okay, methanol. Nak compare dengan siapa? Kita kena compare dengan apa yang dia tanya lah, water. Compare dengan ni. Okay, produces 4 mole water. Therefore, kalau saya ada 6.5313 mole methanol that is available, okay, saya akan produce berapa? Saya tak tunjuk dalam kerja. Saya nak dengar jawapan saja. 13.0625. Good. Mol. Right, good. 13.0625 lebih kurang lah, ataupun 13.0632 13.063 pun boleh mole water. Okay, tandakan dalam jawapan awak yang ini. Sebenarnya kena kira lah. Okay, but the question ask you the mass. So we have to convert the mole of water to mass. Jadi tunjukkan jalan kerja mass of water produced. Okay, which is 13.0625 mole times 8 molar mass, 18 gram per mole. So cancel mole, cancel per mole. Okay, so now you will get the final answer. Around 200 berapa kelas? 235.125. Okay, good. 235.125. 125. Saya boleh ambil 235.1 ataupun 235 saja pun boleh. Gram. Mesti ada unit. Tak ada unit, salah. Okay, setakat ni ada soalan. Last question.
Tak ada. Cepat je Iskandar. Dah lama sangat Laju je. Ha. Tak Okey, ada yang ini. jawapan sama kan? Jawapan sama okey je lah kan. Apa nak ni, apa ada hal. Okey, so last question yang ini. Okey, yang ini awak kena gunakan knowledge tentang molar volume. Molar volume ni, bila kita bercakap, nak kena cerita lagi. Nampak Jadi cikgu ni bukan senang nak cakap semua. Molar volume. Molar volume ni ada dua condition. STP satu lagi room temperature. Dia lain. So, kena tahu. Jadi, tengok pada soalan ni, how many grams of phosphorus P4 reacts with 35.5 liter of oxygen? Kenapa dia bagi dalam bentuk volume? Sebab oksigen tu dia dalam keadaan gas. Okay. Add STP to form phosphorus tetra phosphorus decaoxide P4O10. Okay. Kalau you tengok pada equation ini sudah balance. Kita hanya ada mole of oxygen diberikan. So diberikan pada awak kat sini volume bukan mole. Volume of oxygen 35.5 liter tetapi at STP. Maksudnya gas yang dikumpulkan pada STP condition. Jadi kalau kita nak cari how many grams of the product form, kita mesti relate dulu mole to mole secara stoichiometry, barulah kita boleh cari mass. So di sini bila dia sebut STP, kita mesti korek balik knowledge yang lepas. Since kita gunakan oksigen, maksudnya at STP. Okay. Ini yang you kena tahu. 1 mole of gas. Any gas. Occupies 22.4 liter. 1 mol sebarang gas, dia akan menempati, berapa volume dia? Menempati 22.4 liter. Sekarang, kita dah tahu relationship ni. So, kalau dia punya gas yang terkumpul tu 35.5, berapa mol? Jadi kita kena ubah sikit ayat ni untuk cari mol. So you have to determine the mole of oxygen. Jadi saya akan ubah sedikit ayat dia. At STP, pasti lagi stoichiometry, 22.4 liter oxygen occupies by how many mole? 1 mole of oxygen gas. Itu secara teori. So now you have 35. Therefore 35.5 liter oxygen occupies by how many liter? Kita kena kira lah kan. Jadi nak kira itu maksudnya kita buatlah perkadaran. Jadi maksudnya kat sini bahagi 22.4 liter darab 1 mol. Okey, berapa mol kelas? 1.5848. Okay, good. Siapa tu Iskandar? 1.5848 mol lebih kurang. Lebih kurang. Okay. So now, apa yang kita ada? Mole of oxygen. Barulah kita boleh relate mole to mole dengan P4O10. Okay. Selain daripada jawapan tu salah. Jadi sekarang kita relate yang lah pula. P4O10. Oxygen and P4O10. From the equation, 5 mole oxygen produces 1 mole P4O10. Therefore, if I have 1.5 1.5848 mol tadi akan menghasilkan berapa P4O10? Tolong bagi jawapan. Tak kawan-kawan. 0.3170. 0.3170 ataupun kalau saya guna jawapan saya 3169 lah. Lebih kurang je. Kejap. Siapa tu? Mak dah panggil Sekejap. Okay. So now kita nak cari apa? Mass. Mass of P4. Mass of P4 darabkan sajalah 0.3169 mol. Berapa molar mass P4 kelas? Dah kira? 100? Lambat. 124 gram per mol. Okey, bagi jawapan akhir. Cepat. 39.31 gram. Okey, 39.31 39.3 gram lah lebih kurang ataupun 31, 30. Ikut mol awak tu.
Tapi masih ada unit. Okay, selesai. Tercapai dah. Okay. Any question? Iskandar mesti cakap tak ada question. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Walid. Okay. Baik. So dah habis. Jadinya saya dah dapatkan notification dekat GC kan? Dapat madam, dapat. Okey, jadi saya memahami saya bagi limit sampai pukul 10 malam ini untuk you jawab soalan kuisis. Ada dua kuisis link saya bagi. Satu berkaitan kuliah, satu berkaitan tutor. Siapa tak jawab kita anggap tak hadir. Okay, sebab mungkin ada yang terlepas attendance ke apa. Satu. Lepas tu saya attach juga video. Video itu sebenarnya membantu juga awak fahamkan line spectrum, Bose atomic model tu dan line spectrum. Jadi membantu awak untuk jawab soalan tutorial. Tutorial chapter tu kita akan bincang minggu ke-5. Tak silap saya minggu ke-5. Okay kelas, any question? Kalau tak ada saya nak tamatkan dah ni. Tak ada madam. Okay, yelah kau. Cepat aja. Okey, baiklah. Okay, kelas Madam. Ya. Siapa? Uqman lah. Yes, kenapa? Attendance nak tulis kuliah ke tutor? Untuk hari ni sebab kita macam ni, saya nak mudahkan pelajar. Kan tadi kita masuk kuliah kan. Saya malas nak pelajar masuk attendance kuliah lepas tu nak pergi attendance tutor. So untuk hari Ahad hanya masukkan dekat link kuliah saja. So yang untuk tutorial saya akan check dekat quizzes. Faham? Baik madam. Okey, yang lain jelas Okey kelas, kalau tak ada apa-apa saya tamatkan kelas. Sorry ambil masa maksimum sangat, terpaksa sebab memang dah makin susah dah ni. Okey Alright, thank you semua. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you madam. Bye. Thank you madam. Bye. Thank you madam. Thank you, madam.